Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Tadi kita sambung balik kitab kita ni jilid kelima, muka surat 245 dalam bab hukum pencuri lagi lah, hukum mencuri lah. Jadi okey, kita bincang lagi itu berhenti sebentar sebabnya panjang lagi dah. Okey, apakah jaminan dari harta yang curi dan pengembalian kepada pemiliknya termasuk syarat taubat? Jadi taubat kita kata dia terima sama ada tak kena lepas kerak tangan ke atau semua kerak tangan ke nak lepas hukumnya ke atau tidak tu macam mana? Mesti kau kena syarat dia kena kembalikan harta yang telah dicuri dah. Pertama, jika barang yang dicuri itu ada, para ulama sependapat bahawa syarat sahnya taubat pencuri adalah barang tersebut diberikan kepada pemiliknya atau balik dah. Baik pencuri dalam keadaan lapang atau susah. Baik dia dikenai hukuman potong tangan ataupun belum lagi dikenai hukuman potong tangan dah. Baik barang curi itu ditemukan pada pencuri itu atau pada orang lain pun, kalau dia boleh ambil, dia kena beri balik kepada tuan asal dia, kena beri pada tuan asal dia. Jadi tak kira. Itu tanda dia taubat ni. Tanda taubat ni kena beri balik semua barang yang ambil, kalau dia boleh ambil. Tak kira dia tak lari susuk kau beri kau orang lain dia kena hantar balik. Yang ngejah ni kata ni sebagai saya curi dah. Saya nak hantar balik. Sama ada dia kena kerak tangan ataupun belum jatuh hukum ataupun kes ditarik balik oleh tuan dia. Kita minta maaf sungguh-sungguh. Minta lah kalau repot, kalau tuan tak tarik tu saya kena kerak tangan laga pun tak. Minta dia merayu ni je. Kalau tuan terima ke hantar balik dengan beri barang tu lah. Tu syarat taubat. Yang kedua, jika barang curi telah rosak, maka dalam hal ini ada dua keadaan. Hilang ataupun punah ataupun benda yang mudah rosak. Jika hukum yang belum diberlakukan pada pencuri kerana hukum yang potong tangan itu tercegah, maka wajib bagi pencuri menyerahkan nilai dari barang curi itu kepada pemiliknya. Hal ini tidak dipersihkan oleh para ulama. Jadi dia ni harta tu musnah ke apa, dia ganti, minta tuan dia gantilah. Terutama sekali kalau dia tak kerak tangan tak kena kerak tangan ke, dia wajiblah kena beri nilai ada. Harga dia lah lebih pitih. Kalau nilai 1,000 kena beri 1,000 lah. Nak ganti lah. Adapun jika hukuman telah dilaksanakan telah kepada pencuri kena kerak tangan lah. Di kalangan para ulama fiqh bersisih pendapat mengenai wajibnya jaminan dari harta yang telah dicuri menjadi 3 pendapat. Kena kerak dah tangan. Pertama, jaminan mesti diberikan oleh pencuri untuk kesempurnaan taubatnya. Nak suruh sempurna taubatnya kena beri juga. Baik dia dalam keadaan lapang mampu susah, walaupun kerak tangan pun, dia kena beri juga. Untuk menandakan taubat lah. Inilah pendapat jumhur ulama terdiri daripada Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, An-Nakhai, Al-Hasan, Al-Zuhri dan yang lain-lainnya. Para ulama ini beralasan kerana barang tersebut mengandungi 2 hak, yakni hak Allah dan hak pemilik barang. Hak Allah tu kat tangan lah. Hak pemilik barang tu kena beri balik dah. Keduanya itu merupakan hak yang pemilik sudah jelas dan tidak boleh dihapuskan oleh satu dari keduanya. Jadi kat tangan tu bukan penghapus harta tuasa dah, dia hanyalah hak Allah dah. Akan tapi keduanya saling melengkapi secara bersama-sama bahawa hukum yang potong tangan adalah hak Allah dan jaminan itu hak bagi pemilik barang. Jadi ada jaminan lagi, kena jamin. Ada hak lagi kena bayar, itu kena bayar balik ataupun kena beri balik barang yang telah dicurinya. Diriwayatkan dari Jalal Al-Hasan bin Samarah secara marfu' 'alal yadi ma akhadhat hatta tuaddiya. Tangan tetap dikenai hukuman potong tangan atas apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. Hadis dhaif hadis Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Kedua, pendapat kedua, jaminan itu sama sekali tidak wajib dan keabsahan taubat tidak tergantung padanya. Taubat tergantung pada ia beri balik lah. Inilah pendapat Abu Hanifah, perkataan Atha, Ibn Sirin, Asy-Sya'bi, Makhul dan yang lainnya.
Mereka beralasan dengan dalil berikut. Firman Allah Ta'ala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, wallahu azizun hakim." Adapun orang-orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 38. Menurut mereka, hukuman potong tangan merupakan balasan. Balasan ini sudah mencukupi. Jika ditambahkan jaminan, maka hukuman potong tidak disebut setelah mencukupinya. Tak sebut anakan yang minallah ni. Dan tidak disebut juga sebagai balasan. Oleh kerana itu, pemberian jaminan adalah hukuman tambahan yang dijadikan sebagai balasan sehingga tidak disyariatkan. Kata gitu. Mendekapi hujah ini, jumhur ulama menyatakan gabungan balasan dimaksudkan adalah gabungan hukum yang valid. Yang di sini adalah hukuman potong tangan. Sementara pendapat yang mewajibkan pemberian jaminan oleh pencuri tidak termasuk dalam hukuman. Itu bukan hukuman, itu hak yang kata ni. Hukuman ni hak tu je kat tangan je. Sebab jaminan hanya berlaku dalam hak selain pelaku kejahatan. Seperti orang yang tidak sengaja merosakkan harta orang lain atau terpaksa merosakkannya. Kerana itu gugurnya hukuman tidak boleh menggugurkan jaminan atas dasar pemilihan dua hak. Hak Allah dan hak manusia dengan perbezaan yang ada antara keduanya. Jadi harta tu, ya pinjai, curi ke apa, dia ada dua perkara. Pertama, hukuman itu hak Allah lah kat tangan, itu bukan hak situan tu. Kalau hak situan ni yang panggil hukum qisas, ni bukan hukum qisas. Dan pihak ni adalah hak Allah kat tangan. Lepas tu, hak beri balik harta yang curi tu adalah hak tuan punya asal tu lah. Gitulah. Dia jawab balik lah, jumhur ulama jawab balik pendapat kedua, dia kata tak payah bayar dah. Okay, hadis riwayat Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW terkait dengan pencuri bila menetapkan bahawa jika pencuri itu telah dikenai hukuman, maka dia tidak lagi dikenai jaminan lagi. Tak perlu bayar balik lah hak curi tu. Tak boleh hantar balik. Tapi hadis ini dhaif, hadis An-Nasa'i dan Daraqutni. An-Nasa'i berkata hadis ini mungkar dan tidak valid, tidak sahih. Tidak boleh tidak sahih dah. Abdul Razak berkata hadis ini tidak berkekuatan hukum. Menurutku Abu Malik cacatnya adalah status hadis yang munqati', sanadnya terputus. Sanadnya putus. Oleh kerana itu, pengusung pendapat ini mengatakan hukuman potong tangan dan jaminan tidak boleh digabungkan menjadi satu sebagai hukuman pencurian. Dah lah kena kat tangan, nak bayar lagi dan bayar apa? Jaminan, maksudnya harta hak yang curi tu lah. Jadi dua kala lah dia kena kata nak. Sebab hukum jaminan menjadikan barang curi menjadi milik pencuri, ditinjau dari waktu pengambilannya, sehingga tidak boleh ada pelaksanaan hukuman pada pencurinya. Alasannya tidak ada seorang pun yang dikenai hukuman potong tangan terkait barang yang dimilikinya sendiri. Ya, seolah-olah kalau jaminan, istilah jaminan ni macam kita pinjam barang orang lah, kita dia jamin lah. Gitulah yang katanya. Jumhur ulama memberikan tanggapan, jawab balik. Jumhur ulama ni jawab balik tak? Dan jawapan bahawa hadis tersebut adalah hadis dhaif, sehingga tidak boleh jadikan dalil. Gitulah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, pencuri diwajibkan memberi denda dan jaminan jika dia dalam keadaan lapang. Akan tetapi jika terbelit kesulitan ekonomi, maka dia tidak diwajibkan bayar denda. Ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya yang mewakili penduduk Madinah serta dinilai hasan oleh Ibn Qayyim. Bukan sekadar kata kena bayar dah. Kalau dia susah tak boleh bayar, nak kan? Para ulama pengusung pendapat ini yang bawa pendapat ini mengatakan tidak selayaknya pencuri menanggung dua hukuman, yakni tangannya dipotong dan dirinya diberikan jaminan. Ibn Qayyim menyatakan hadis ini sangat memenuhi kriteria istihsan. Istihsan yakni yang baiklah. Istihsan ni untuk cari yang mana lebih berfaedah, yang lebih baik. Dan apa yang dikelompokkan ke dalam kebijaksanaan syariat. Syariat ni dia nak cari maslahat yang mana lebih baik dah. Dan penerimaannya lebih utama. Pendapat yang kuat. Aku Malik katakan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mewajibkan jaminan kepada pencuri sepenuhnya. Dan hal itu termasuk kesempurnaan taubatnya. Nak tahu taubat tak taubat ni, dia kena berasa bersalah, tak rasa mesti bayar balik lah hak bagi curi dah. Dengan kesempurnaan taubatnya, dengan tanpa membedakan antara keadaan lapang dan susah, tak kira dia napai ke susah, dia usaha dah cari dia. Minjai ke apa, kena bayar balik. Jika pencuri dalam keadaan lapang, maka dia wajib memberikan jaminan. Jika dia dalam keadaan tidak mampu, maka Allah Ta'ala firman terkait dengan hak orang yang tidak mampu, wa in kana zu asratin fa nazratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperolehi kelapangan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 280. Jadi bukan terlepas terus, jadi beri lapar dah, bayar lewat sikit ke, bayar sikit-sikit ke.
Sementara itu, menurut pandangan kalangan mazhab Maliki yang dinilai baik oleh Ibn Qayyim, pandangan itu semata-mata menggunakan pertimbangan kebaikan istihsan sahaja. Istihsan adalah menentukan hukum satu permasalahan menggunakan hukum yang menyalahi pembandingnya kerana ada dalil syar'i yang lain. Mereka tidak menyebutkan dalil syar'i yang menuntut penggunaan istihsan ini. Wallahu a'lam. Jadi, ia lebih baik gitu saja, tak ada penyokongan hadis lain ke dalil lain. Jadi, oleh sebab itu, Abu Malik ni pengarang kitab ni kata pendapat jumhur ulama lah. Hak kuatnya, tak ada penyokong yang kuat pendapat-pendapat lain. Jadi kena bagi banyak balik lah. Jadi pencuri tu selain dia kena kerat tangan, sama ada terlepas hukuman potong tangan ke kerana dia tarik orang tua tarik kes ke kerana ke sebelum kena ikat ke, ataupun kena kerat tangan dah. Kerat tangan dah pun dia tanda taubat dia kena beri balik juga bagi curi dia. Yang kelima, apakah hukuman boleh gugur dengan akad kepemilikan antara pencuri dengan korban dengan tuai punya harta asal sebelum adanya keputusan hukum? Rujuk Al-Mabsut Al-Bada'i Syarah Az-Zarqani Muhazzab Bughni dan Ma'alim Sunan. Jika pencuri mengaku memiliki barang curian sebelum dijatuhkan hukuman padanya, lalu dia membelinya atau diberinya atau hal yang serupa dengannya, maka jumhur ulama menggugurkan hukuman potong tangan darinya. Kerana tuntutan korban pencurian yang merupakan salah satu syarat penetapan hukuman potong tangan telah pun hilang. Jika pencuri melakukan akad kepemilikan atas harta curiannya sebelum dihukum, dijatuhkan hukuman oleh hakim, maka tuntutan tidak boleh dilaksanakan lagi dah. Namun kalangan mazhab Maliki menentang pendapat ini kerana mereka tidak mengakui syarat adanya tuntutan dalam penjatuhan hukum sehingga mereka pun menyatakan hukuman tidak boleh gugur dalam keadaan tersebut. Mazhab Maliki ni jika tak sebelit lah terjadi kes ya, kena selesai sampai sudah dah. Tapi pihak lain-lain kata boleh lah. Cuma kita kira gini lah. Keadaan kita sekarang ni, kalau dia bawa ke mahkamah dia jatuh hukum tak ni. Tapi kalau nak tarik kes, tuai punya tu tarik kes sebelum jatuh hukum, tak apalah dah. Gitu lah lebih kurang dah. Sementara itu, jika akad kepemilikan itu terjadi setelah ada hukuman daripada hakim dan sebelum hukuman potong tangan, maka hukuman itu tidak gugur menurut jumhur ulama. Tapi kalau telah jatuh hukum dah, Tok Hakim ke apa kata kerat tangan dah, dia ni tentu bersalah, terakkan. Walaupun sebelum hukum potong tangan, tadi hukuman itu tak gugur lah. Hukuman itu gugur walaupun dia kata nak tukar. Tok Hakim jatuh hukum ini kerat tangan, tiba-tiba kata tukar milik dah. Dia beli dah, dia tukar daripada curi jadi beli dah. Jadi tak boleh tarik balik dah lah, sebabnya jatuh hukum dah. Menurut jumhur ulama lah, tak gugur lah hukum yang potong tangan tu lah. Selain kalangan ulama mazhab Hanafi lah, mazhab Hanafi dia kata gugur, tak pelik lah. Sebab apa yang terjadi setelah wajibnya hukuman tidak menyebabkan adanya syubhat kesamaran. Dia jatuh hukum tak sama lah dah. Hak saja sama-sama ni, syubhat ni sebelum jatuh hukum ni. Maka tidak berpengaruh pada hukuman. Sekiranya kepemilikan terhadap barang yang curi setelah dijatuhkan hukuman, itu menggugurkan hukuman had, tentu Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri jubah milik Safwan setelah menyatakan bahawa jubahnya itu disedekahkan pada pencuri. Bahkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Fahalla qabla an ta'tiyani bih." Mengapa tidak engkau lakukan itu sebelum engkau membawanya padaku? Hadis sahih. Sudah kita baca banyak kali ni hadis ni. Safwan ni bagi dia selimut dia, kain dia tu kena curi ke seorang pencuri lah. Lepas tu dia sendiri igat jumpa Nabi. Nabi pun jatuh hukum kat tangan. Lepas tu dia kata Allah nak kat tangan setara ni. Tapi Nabi kata apa tu ayat awal dah. Jadi kalau dia kat setara mana pun sebelum dibawa pada Nabi, sebelum diputuskan hukum dia pemaaf lah awal dah. Bisa saja kau jual kau ikut dah dia dah. Jadi ditukar kepemilikan tu sedekah ke apa pun tak apalah. Tapi kalau dia dibawa kat, dia jatuh hukum tak boleh tarik dah. Ni hadis dia lah. Jadi pendapat lain tak boleh terima lah. Setelah terang dan jelas sekali dalil ini lah. Hukumnya tidak gugur kerana telah habis masanya. Rujuk Al-Mabsut, Mughni Muhtaj dan Al-Mughni. Jumhur ulama yang terdiri dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi
berpendapat bahawa hukuman tidak gugur oleh kerana habis masanya, sehingga pelaksanaannya menjadi wajib sekalipun dalam waktu yang lama sekali. Tindakan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau pelaksanaan hukuman yang terlambat tidak sepatutnya menjadi penyebab pada gugurnya hukuman. Jatuh hukum, kat tangan tiba-tiba dia lari. Dia lari pun cari-cari lama. Dia setahun baru jumpa dah. Dah. Dia setahun baru jumpa. Jumpa igat balik. Dia igat balik, dia berkat tangan lah. Tak kira lama mana pun tak. Jika terjadi, maka hal itu boleh menjadi dalih untuk mengabaikan hukum Allah. Kalau kita kata lama-lama, dia setahun, 2 tahun, burn. Hukuman itu tak boleh lah. Selagi benda tu kita dia 10 tahun dah, baru jumpa dia dah. Dia lari masuk lewat Taiwan tak jumpa. Tak lama lepas 10 tahun tu jumpa dia dah. Nah. Jumpa dia kerak juga tangan dia. Gitulah cerita dia. Sementara itu kalangan mazhab Hanafi kecuali Zufar berpendapat bahawa habisnya masa penyelenggaraan hukum setelah dijatuhkan hukum oleh hakim tu boleh menggugurkan hukuman potong tangan. Sebab hukuman tu, jatuh hukum tu dalam bab hukuman hudud. Menurut mereka berarti eksekusi hukuman potong tangan tu terhadap pelaku tu dengan segera dah. Selama hukuman potong tangan tidak dilaksanakan, maka seolah-olah belum ada lagi hukum dah. Alasannya habisnya masa dalam pelaksanaan hukuman seperti halnya habis masa dalam meletakkan bukti. Tahulah, pelik juga lah hujah mazhab Hanafi sini. Okay, pendapat yang kuat. Abu Malik katakan pendapat jumhur ulama lah yang benar. Sebab jika hukuman telah ditetapkan secara mantap, maka hukuman itu tidak boleh gugur kecuali dengan dalil yang terang dan jelas. Kalau dalil tak ada, tak boleh kita nak batalkan hukuman telah diputuskan oleh mahkamah dah. Hukuman ta'zir bagi pencuri. Rujuk Mughni Al-Hakam Sultaniyah Karya Marudi Ma'ani Musanan Al-Hudud wa Ta'zirat. Hukuman ta'zir diberlakukan pada pencuri yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang mewajibkan penerapan hukuman had padanya, sehingga hukuman potong tangan tidaklah dilaksanakan. Kalau kita tengok banyak perkara dah, antara benda hak kita boleh menyebabkan boleh tangguh lah. Tukar pada ta'zir ni syubhat keraguan ketidakadilan dah. Salah kau tidak adil ni takut jadi kaya terlepas lagi masih tak stabil politik dan pentadbiran kita, banyak lagi kronisme berlaku. Mungkin jadi sebab kita tangguh dulu ni hukuman potong tangan. Takkan dekat tangan orang miskin je tak. Orang kaya curi tak lepas macam dah. Macam kita lah ni dah tak. Masalah hukuman SOP ni. Orang kaya ni lepas macam dah. Orang miskin kena homo dah. Jadi benda tu tengok keadaan dulu dah. Kalau dah adil, baru kita perketatkan, jadi mudah kena lah. Gitulah kita tengok lebih kurang lah. Tak kalau baru leluasa ketidakadilan itu tak boleh buat lah. Kita tukar pada hukuman ta'zir dulu lah. Hukuman ta'zir juga diberlakukan dalam kes pencurian yang hukumannya boleh hilang atau dihapuskan kerana adanya syubhat kesamaran. Jadi benda-benda sama, takut ada ragu-ragu atau tidak jelas. Jadi dia boleh tukar pada ta'zir lah. Sehingga menyebabkan pemberlakuan dua hukuman kepada pencurian. Adapun model hukuman ta'zir adalah hukuman fizik yang dilakukan dengan pukulan, rotan dan sejenisnya sebagai peringatan pada pencurinya. Cara mudah itulah rotan dah. Nak rotan ke gapo dah, timbuk. Rotan lah biasa mudah dah. Dan hukuman financial dah, denda lah. Yang dilakukan dengan melipat gandakan denda yang mesti dibayar pencuri kepada korban pencurian dah. Ni selagi menyakit undang-undang barat ni dah. Bayar ke KJN, pada gapo bayar ke KJN dah. Bayar kepada tu lah. Kena curi barang, kena igat gapo, dia kena tanggungjawab. Waris dia, anak-beranak dia pencuri tu kena bayar kepada tuai yang kena curi dah. Kalau tak kena ada syubhat lah, tak kena kat tangan dah. Keraguan lagi, tidak jelas lagi apa tu, tidak keadilan, belum molek lagi dah, sistem tak stabil lagi. Okey, ta'zir dulu iaitu 2 kali ganda bui kepada dia curi 1000, curi barang mah 2000 3000, bayar 6000 dah. Selagi tak bayar 6000 pada tuai tu jangan berlepas. Ni bayar ke KJN 6000 ke 10000 ke 100000 bayar ke mahkamah dah. Jadi itulah masalah situ tu. Kalau kematian ke apa, bayarlah kepada si mati dah. Tu cara dah. Kalau benda tak jelas macam adik dah. Ada setengah guna untuk perkauman ke apa, adik mati dah. Kalau tak jelas siapa syubhat, tak tahu siapa dibunuh ke apa. Sebab dia tugas dalam tugas KJN tu dah nak jaga, nak memadamkan kebakaran, tiba-tiba terbunuh pihak KJN lah sepatutnya bayar pampasan ke apa dah.
Gitulah. Ya, ada berlaku kes yang begitu dah. Siapa kau kerajaan Islam dulu pun gitu dah. Tak siapa tak jumpa dah. Tadi benda yang syubhat keraguan pihak kerajaan pula tanggung. Dia tanggung dia. Barulah tenang masyarakat ni tidak keadilan dok main tuntut-tuntut dak. Lepas tu dipergunakan oleh orang perkauman macam-macam lah dah. Hukuman inilah yang diberlakukan oleh Nabi SAW dalam kes-kes yang membuat hukuman potong tangan gugur dari orang yang mengambil buah yang masih terdapat pada pohon. Dengan mulutnya yang sedang buah itu diinginkannya dah. Jenis tepi jalan ke gapo mudah masuk dah. Jadi kalau benda tu mudah diambil, bukanlah tempat simpanan yang kata terjaga. Jadi benda tu menyebabkan ada syubhat, ada keraguan lah tempat penyimpanan lah. Jadi tu tak boleh hukum kerat tangan. Jadi hukum ta'zir dah. Beliau juga menjatuhkan hukuman tersebut pada orang yang melakukan perbuatan yang serupa berupa membayar denda dan hukuman cambuk. Jadi tak siapa tu Nabi suruh hotel saja tak kerat tangan lah. Lepas tu hukum itulah bayar denda lah. Begitu juga hukuman tersebut diterapkan pada orang yang mencuri buah setelah diletakkan dalam penyimpanannya yang harganya tidak sampai nisab. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya. Hadis hasan telah dia takhrij sebelumnya. Jadi nisab ni satu perkara lagi dah. Kalau kita rasa tidak jelas lagi, boleh tambah lagi nisab dia dah. Tapi moleknya ikut Nabi ajar pasal waktu dah nisab sebenarnya dah. Hukuman ta'zir ini juga diberlakukan dalam kes pencurian yang tidak sampai dikenai hukuman potong tangan. Lagi tidak jelas kita lagi pada hukuman ta'zir. Bukan itu kerat tangan. Hukuman ta'zir bagi pencuri yang melakukan hukuman untuk kali ketiga dan kelima telah disebutkan sebelumnya, iaitu hukuman penjara. Jadi Syekh ni pilih pendapat yang iaitu kerat tangan kali pertama, kali kedua kerat kaki, lepas tu bol tak boleh kerat tangan kiri dan kaki kanan dah. Istilah waktu sekali ya, 2 kali ya pencuri ya. Lepas tu dia kena penjara ataupun hukuman lain lah. Dah. Iaitu hukum penjara, cambuk, rotan atau yang semisalnya sahaja. Jadi jenis hukuman tersebut diserahkan pada mekanisme ijtihad para hakim pada setiap masa dan tempat sesuai dengan kemaslahatan masyarakat setempat. Banyak perkara pun, apa-apa pun dia kena ijtihad lah dah. Tengok kesesuaian. Kesesuaian asalkan atas niat untuk menegakkan hukum Allah. Bukan niat ni memang hati perut tu anti hukum Islam dah. Kali niat menegakkan hukum Allah, dia tengok situasi tertentu. Ketidakadilan apa ya tinggi ya payah sikit hukuman kerat tangan. Bukan sebab maksud dia menentang hukum Allah. Setengah orang ni atas kepentingan parti, kepentingan golongan dia mudah sudah orang ni tolak hukum Islam lah. Sedangkan golongan tersebut lah yang asalnya kuat perjuangan undang-undang syariah ni dah. Pegawai-pegawai yang terlibat dengan enactment jenayah syariah ni. Tiba-tiba dituduh liberal dan macam-macam. Ni masalah main apalah pok-pok ni. Mudah bersangka buruk ni. Habis itu bab curi dah, kita masuk bab baru pula iaitu bab hirabah, had hirabah, penyamu dah. Lainlah penyamu ni dia bukan curi senyap-senyap, dia pakai ugut bui bedil ke, bui pisau golok ke, bui kaku bagai tu dah. Sekat tengah jalan dah. Ni panggil samu dah, samu. Pengertian hirabah rujuk Tajul Arus Lisanul Arab Bani As-Sana'i Al-Mughni ni. Ni takrif itu ada dalam kitab-kitab tersebut dah. Ada kitab kamus, ada kitab fiqh dah. Okey, pengertian hirabah. Secara bahasa kitab kata hirabah berasal dari kata harbun, perang. Yang merupakan lawan kata silm, damai dah. Sehingga dikatakan harabahu, muharabatan, waharraban, ia memeranginya. Atau berasal dari kata harab yang bermakna salb, yang merebut atau merampas. Sehingga dikatakan haraba fulanan malahu, yakni dia merampas harta si fulan. Sedangkan menurut istilah kata hirabah tersebut juga dengan istilah qat'ut tariq adalah aksi merompak yang dilakukan secara terang-terangan untuk merampas harta, membunuh atau menakut-nakuti orang dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. Yang anggap orang hak yang nak rapak ni, tak ada orang tolonglah dia bisa lagi. Dia bawa bedil ke, bawa parai golok ke, bui nak hartamu, keretamu kau gap nak rapak, nak curi nak. Okey. Korban ni bukan mati dah, maksudnya dia kena curi lah, kena rapak dah. Hukum hirabah.
Melakukan perampokan rompak ni termasuklah dosanya besar. Menurut kesepakatan ulama fiqh, tindakan tersebut terkena hukuman had. Merampok ni ada hukuman had dah. Hukuman hudud. Allah Ta'ala menyebutkan pelaku tindakan kejahatan itu sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun dia rompok orang lain, bukan merompok Allah, tapi macam memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya, walaupun dia rompok orang lain, seolah-olah dia nak cabar Allah SWT dan Rasulnya. Dan pelaku kerosakan di muka bumi ni, rosak ni, kerosakan di muka bumi. Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindakan kejahatan tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Auzubillah minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 33. Syarat-syarat penyamun yang dikenai hukuman had. Para ulama fiqh mensyaratkan kepada para pelaku penyamunan merompok ni sehingga boleh dikenai hukuman had penyamun hak rompakan ni tak, dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam diri para penyamun tersebut, perompak tersebut. Mereka tidak menyepakati semua syarat tersebut, namun ada perbezaan pendapat pada sebahagian syaratnya. Berikut kami paparkan syarat-syarat yang dimaksudkan disertai pembahasan tentangnya. Pertama, mukallaf. Al-Bada'i Syarhuz Zaqani Mughni Muhtaj Mughni. Jadi mukallaf, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai syarat baligh dan berakal pada tindakan kejahatan merompok. Kerana itu merupakan syarat taklif mukallaf yang dibebankan syariat, yang merupakan syarat pelaksanaan hukum had. Jadi budak kecil ke apa tidak terlepaslah dah. Akan tetapi mereka berbeza pendapat tentang hukuman had jika terlibat dalam penyamunan rompakan tersebut adalah anak kecil atau orang gila. Menurut jumhur ulama, hukuman had tidak gugur atas mereka. Dah cukup budak kecil dah. Sehingga mereka tetap dikenai hukum had. Syubhat kesamaran hanya ada pada satu hal, yakni anak kecil atau orang gila. Adapun bagi selain mereka, hukum had tidak gugur. Dok gini maksudnya, anak kecil atau orang gila tu ada sekali dah. Set-set perampok tu ada budak kecil, orang gila dah. Jadi lepas tu ada orang yang tidak gila dah. Jadi orang tidak gila tu kena habislah. Orang tidak gila dan budak kecil, tidak kecil, maksudnya orang tua belaka, hak tidak gila, kena hukuman had. Tinggallah budak kecil dan orang gila tu dah terlepas dah. Gitulah jumhur ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi selain Abu Yusuf, bahawa jika dalam kelompok penyamun tersebut ada anak kecil, orang gila atau anggota kerabat mahram, terisalah seorang korban penyamun, itulah orang yang kena rompok tu, maka gugurlah hukumnya bagi had bagi semuanya. Peliknya pendapat ni. Mereka mengatakan kerana itu merupakan satu tindakan pidana yang dilaksanakan oleh semuanya. Jadi gini, ataupun anggota kerabat, ada mahram, ada hak peropok tu anak beranak hak kena ropok dah. Sepupu dia ke, ataupun kata mahram ni maksudnya adik-beradik dia ke tak. Hak peropok tu adik-beradik sendiri dah. Jadi dia kata terlepaslah hukum had bagi semuanya. Dia timbul keraguan kalau bagi dia ada syubhat dah. Sebabnya harta tu harta milik bersama mahram dia mungkin dah. Itulah pendapat mazhab Hanafi dah. Jika perbuatan sebahagian mereka tidak membuat had ditegakkan, maka perbuatan sebahagian lain merupakan setengah dari sebab penegakan had, sehingga hukum had tidak dapat ditetapkan. Ini pendapat mazhab Hanafi lah dah. Kerana ada dia kata hak bersama sebahagian dari perampok tu. Siapa dia? Itulah mahram dia dah. Pendapat yang kuat dah, Syekh Abu Malik kata dah, Abu Malik katakan pendapat jumhur ulama lah yang lebih kuat. Tak secara lah siapa dia merokok tu dah. Jadi kalau ada budak kecil ke, ada gila ke, ada mahram dia ke, perampok tu semua tu, kalau tidak gila dan budak kecil, dia kena hukuman hirabah dah. Allah Alam dah, selesai masalah. Tak secara sebab alam itu dah. Okey, pendapat kedua terikat dengan hukum Islam. Ibn Abidin Mudawwanah, Raudhut Talibin, Kasyaful Qina' Al-Muhallaq dan Fathul Bari. Terikat dengan hukum Islam.
Jumhur ulama mensyaratkan atas seorang penyamun yang boleh dijerat dengan hukuman had. Dihukum dengan hukuman had, bahawa ia mestilah orang yang terikat dengan hukum syariat. Yang ini berstatus sebagai seorang muslim, kafir zimmi. Ia hidup bersama kaum muslimin dan bersedia membayar ukti lah, ataupun murtad. Jadi dalam negara Islam lah, negara Islam negara yang ada hukumnya dia. Dia kafir pun, kafir zimmi maksudnya bukan kafir harbi. Dalam kerajaan Islam maka dia kena hukum dengan hukum Islam lah. Dengan demikian menurut jumhur ulama, seorang kafir harbi yang boleh diperangi tidak terkena hukuman had penyamun. Begitu juga kafir mu'ahad yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan kafir musta'man yang diberi jaminan keamanan ketika berkunjung ke negara muslim kali merokok, dia kata tidak terikat dengan hukum Islam lah. Jadi tidak terkena hukum rokok lah. Wallahu a'lam lah. Dalam hal ini mereka berpegang pada firman Allah Ta'ala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Nah, jadi cerita ni bahasa ni tidak menguasai dah. Orang Islam pun kalau dia curi pun kita cerita sana lah. Curi gapo merokok gapo, tiba-tiba dia insah, dia minta maaf. Dah. Dia hantar balik bagi rokok, bagi curi. Lesak ke, tarik balik ke, tak jatuhlah hukum hirabah ni dah. Rokok ni lah. Taubat para pelaku penyamun tu, perampok itu tetap diterima baik sebelum atau sesudah mereka tangkap. Para ulama tersebut juga mengambil istinbat kepada firman Allah Ta'ala, Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir itu, yakni Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Surah Al-Anfal surah ke-8 38. Jadi Abu Sufyan ni kira orang kafir, itulah kafir harbi lah, masa sebelum dia masuk Islam tu. Jadi dia tu tidak dia taubat kan besar, masalah dia masuk Islam. Jadi tidak kata hak dulu bakit bokam mula, sebab banyak pergi orang Islam, banyak sekat pedagang orang Islam, banyak merampok bagi orang Islam, maka dia kena hukum hirabah. Tidaklah lepas gitu selesai gitu. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yajubu man kana qablahu. Islam menghapuskan apa-apa yang ada sebelumnya. Ada saya dari Muslim dan Ahmad. Adapun orang kafir zimmi, ia terkait dengan hukum-hukum syariat sehingga memiliki hak dan kewajipannya sama dengan Islam. Dia kafir Cina ke India ada kerajaan Islam, tak kira dia kena ikut hukum negara lah. Hukum negara kalau Islam ikut negara Islam. Kat tangan belakang lah, tak sedap keges, senyap-senyap tak? Gitulah keadaan dia ni. Tapi lah ni masalahnya, kita ni lah otak penjajah banyak lah. Sebabnya mereka ramai pun lama lah putih mereka ni. Sementara itu Ibn Hazm berpendapat bahawa penyamun itu hanyalah seorang Muslim yang melakukan maksiat atau keluar dari Islam, sehingga dia patut diadili dengan hukum syariat sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa orang dari kabilah Uraniyah. Hukuman ini tidak berlaku bagi kafir zimmi yang melanggar perjanjiannya, kerana hukumannya menurut syariat berbeza dengan hukuman penyamun. Jadi ia kata, jadi asalnya samalah. Tapi kalau kafir zimmi yang langgar perjanjian, dia lain lah. Hukumnya dia tak, bukan hukumnya hirabah biasalah, kena fikir mula lah. Sementara itu, sekelompok ulama di antaranya Bukhari, Al-Hasan Basri, Atta' Ad-Dahak dan Zuhri berpendapat bahawa ayat tentang penyamun, iaitu perompakan hirabah ni turun berkenaan dengan orang kafir dan murtad. Tapi Imam Bukhari gapo ni kata kafir murtad ni dah. Murtad pun kait juga dah. Setelah menyatakan pendapat tersebut, Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas mengenai kisah kabilah Uraniyin tu, hak minum kecil lah. Dalamnya disebutkan mereka murtad lalu membunuh pengembala unta dan menyeret untanya. Maka Rasulullah SAW mengirim satu pasukan untuk mengejar mereka hingga akhirnya mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan beliau. Beliau pun memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, kemudian tidak menghentikan hukuman terhadap mereka hinggalah mereka mati. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi tangan kanan, kaki kiri mereka kena potong. Sila gitulah. Lebih gitu lepas tu kena itulah, kena salib ke apa tak lah, gitu lebih kurang lah. Mereka ni telah bunuh. Dia cerita ni, ni kabilah orang ni, dia ni pergi tempat Nabi masuk Islam, baru masuk Islam. Lepas tu dia kata dia demam tak sihat,
Nabi suruh minum kecing utah ataupun bau kecing utah taulah minum susu utah ke gapo kita donolah berubat di kapur di pedalaman sikit lah, jauh sikit lah. Jadi dia buat orang, ada orang tu cara lah. Ada orang tu cara lebih makan minum pun ni. Tiba-tiba bapak ni jahat nak ropok pula dah. Lepas tu dia ropok, dia bunuh pula dah. Dia bunuh pula orang penjaga dia cara ke bapak dia ni nak pergi makan minum pun dia ni, bunuh pula dah. Dia pun ambil utah buat lagi je. Dia hak tu cerita murtad ni lah. Dikatakan murtad ni lah. Dia lagi-lagi dah. Dia lagi tu Nabi suruh sahabat-sahabat kejar dia ambak kena igat. Kena igat tu. Itulah hukumnya macam hukumnya bunuh lah, sebab dia bunuh orang dia jaga dia ni lah. Ni panggil kisah kabilah Urani ni, Uraniyun. Okey, yang ketiga, lelaki dia. Badai Syarah Zarqani Rawdatul Talibin Al-Mughniyah. Kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan penyamun, perompak yang boleh diseret hukuman had, perompakan ni, hirabah ni. Hak penyamun ni mestilah berjenis kelamin lelaki-lelaki saja. Sehingga menurut mereka perempuan tidak dikenai hukuman had meskipun dia mengatur pembunuhan dan mengambil harta orang lain walaupun dia jadi bos. Dia berancang. Kerana inti atau unsur utama dalam penyamun, rompakan adalah menyerang dan berkelahi. Dan itu tidak terpenuhi pada diri perempuan yang biasanya tidak menjadi pelaku penyamun. Dia lembeklah sekala ni, hotin ni tidak siapa tahap boleh menakutkan seperti orang jantan. Sedangkan jumhur ulama, tapi jumhur ulama tidak gitu pendapatnya. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa penyamun, perompak tidak disyaratkan mesti lelaki. Jika perbuatan itu dilakukan oleh sekelompok perempuan yang memiliki kekuatan dan daya tahan, maka mereka juga dianggap sebagai penghadang jalan ataupun rompak juga. Jadi sifat kewanitaan tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam penyamunan. Tak kira dia catai ke tim tu. Kalau dia berompok tak, dia ada kekuatan, ada lawan ni, ada senjata ke apa, tak kira. Lembek setengah mana, ada bedil. Budak kecil pun dia ada bedil, kalah lah orang lain tak. Sebab perempuan dikenai hukuman juga dalam kes pencurian dan berhak mendapatkan kisah. Otin pun kena kerat tangan dah. Sama halnya dengan lelaki-lelaki. Begitulah kalau nak kira hukum hirabah ni. Demikian juga yang terjadi pada perkara penyamunan rompakan, tidak ada bedanya sama sekali. Itulah lebih kurang dah. Jumhur ulama dah. Pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan pendapat terakhir, pendapat jumhur ulama dah lebih kuat. Kerana tidak adanya dalil yang menunjukkan bahawa yang dikenai hukuman had hanyalah lelaki. Dan sampai itu ada suatu pedoman bahawa perempuan adalah mitra lelaki, adik-beradik lelaki dah. Hadis Hasan, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad dan sanad Hasan li ghairihi. Setiap penjahat lelaki tu kita tengok ada perempuan di sebaliknya dah. Dia tak lagi lah nak. Dia memang ada gitu dah. Manusia ni gitu dah. Yang keempat, menggunakan senjata. Syarat. Ada setengah kata kalau meropok, tunjuk gocoh tangan saja, tak jadi rompakan. Ada kata kena guna senjata baru dikira dia rompakan. Baru dikena hukum rompakan. Rujuk Ibn Abidin, Mudawwanah, Rawdatul Talibin, Al-Mughni, Majmu' Fatwa dan Muhalla. Ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan dalam penyamunan yang boleh dijerat hukuman had adalah yang bersenjata saja, meskipun hanya berupa batu. Batu kira senjata dah. Ataupun tongkat, kerana senjata adalah sarana kaedah untuk menakut-nakutkan orang lah. Jika sekelompok orang menakut-nakutkan orang banyak dengan alat-alat tersebut, maka mereka adalah penyamun. Namun jika tidak demikian, berarti mereka bukanlah penyamun. Tunjuk numbuk saja dah. Tak ada senjata, tak ada apa dah. Jadi bukan penyamun lagi. Penyamun ni guna batu, tak ada guna tongkat kayu. Pada dah. Ya, tak bukan senjata tajam pun dah. Tak nanti ke bedil lah. Kita kata tak nanti ke parai golok dah. Mau ambil kayu dah. Dia boleh hukum dah. Menakutkan orang. Maka itu dikira hirabah, rompakan dah. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i serta Ibn Hazm tidak mensyaratkan pada penyamun mesti membawa senjata. Mazhab Syafi'i, Maliki tak bawa senjata pun kalau dia nampak besar body tu. Gagah dah. Orang takut kan. Tubuh pada dia jadi senjata dah. Akan tapi mereka cukup memperlihatkan paksaan, berkelahi dan mengambil harta. Jika mereka menendang dan memukul orang untuk merampas harta mereka, hal itu sudah cukup disebut sebagai perompak dah, penyamun dah. Jadi, pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan, barangkali pendapat yang terakhir ini, mazhab Maliki Syafi'i tadilah,
lebih kuat. Tampaknya itu juga menjadi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika mengatakan, pendapat yang benar adalah orang yang membunuh dengan mengambil harta dalam bentuk apapun yang termasuk jenis pembunuhan, maka dia adalah penyamun tulen. Tak kira lah guna gocoh. Dia bisa gocoh dah. Lepak tekuk orang apa dah nah. Tengok kan dia bisa lah. Jadi orang kedai orang apa ni tak guna senjata berdiri pun, tak guna senjata pisau golok. Kira dia telah merampak dah. Sekarang kita faham sikit. Okey. Yang kelima, jauh dari pemukiman. Ropok-ropok ni bukan depan orang ramai, tengah bandar. Ropok tu you kata bukan dah. Sepatutnya masyarakat tu tahu boleh tolong lah dah. Sepatutnya dah. Rujuk Ibn Abidin Al-Qawani Ad-Dasuqi dengan Syarahul Khabir. Nihatul Muhtaj Radatul Talibin Al-Bughni Al-Muhalla Majmu' Fatawa. Imam Abu Hanifah mensyaratkan hal lain dalam penyamun rompakan ini. Juga menjadi salah satu pendapat kalangan mazhab Hanbali bahawa aksi kejahatan rompakan tersebut haruslah dilakukan atau terjadi jauh dari pemukiman seperti pada pasir atau tengah hotel. Gitulah maksudnya jauh daripada orang dah. Jika mereka memberikan ancaman dan mengambil harta dalam pemukiman penduduk kawasan orang ramai, baik desa maupun kota, maka mereka tidak boleh disebut dengan merompak, menyamun dah. Mereka berpendapat kerana penyamunan itu hanya terjadi di tanah lapang, yakni di padang pasir. Dan kerana orang yang berada di desa atau kota boleh mendapatkan bantuan, sehingga ulah pelaku kejahatan itu tidak akan terjadi. Mereka hanya menganggap sebagai perompak, penyamun. Perampok biasa bukanlah penyamun, sehingga tidak ada hukuman had baginya. Adapun menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malik, mazhab Maliki, Syafi'i, Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi dan banyak murid Ahmad Ibn Hanbal serta Ibn Hazm, ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah bahawa tidak ada pensyaratan berupa jauh dari keramaian. Hanya sahaja dipersyaratkan tidak adanya kemungkinan orang yang membantunya. Ketiadaan bantuan ini kerana banyak faktor, tidak hanya terbatas pada jauh dari keramaian dan pemukiman penduduknya. Namun jika segerombolan orang masuki sebuah rumah dan mereka menunjukkan senjata kemudian mencegah penghuni rumah untuk mencari pertolongan, maka mereka boleh disebut penyamun juga dalam erti yang sebenarnya. Dia ropok kita ni depan orang ramai tapi dia bawa senjata dah. Bukan kita jangan takut aku nak ropok orang lain pun takut juga dah. Bawa berdiri ke apa dah. Nak tolong gua dah. Dalam hal ini jumhur ulama berpegang pada keumuman ayat tentang penyamunan. Bahawa jika hal itu ditemukan terjadi di keramaian yang menunjukkan ketakutan yang lebih besar dan bahaya yang lebih banyak, maka tindakan tersebut berhak untuk dikenai hukuman penyamunan. Maksudnya hukuman harabah juga dah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menegaskan inilah pendapat yang benar. Akan tapi jika orang-orang itu melakukannya di daerah pemukiman, mereka lebih berhak mendapat hukuman daripada di padang pasir atau area kosong yang jauh dari pemukiman. Dia kata, hak dia buat bandar ni lagi jahat lah, lagi debel dah, lagi melampau. Depan orang ramai pun, kuasa orang ramai pun berani lagi ropok. Maksudnya jahat doh. Ibn Taymiyah kata jahat doh ni lebih patut, hukum yang lebih berat daripada orang meropok di padang pasir tu. Tu nakut sikit dah. Kerana pemukiman adalah tempat yang aman, yang tenang serta tempat manusia saling tolong menolong sepatutnya. Tiba-tiba dia boleh meropak. Tempat orang ramai pun tak aman. Tempat dalam gelap, dalam hotel, tengah jalan mana-mana lagi dah. Takut dah. Dalam bandar pun takut kata dah. Kita nak suruh ramai, tiba-tiba di bandar pun takut ni benda yang bahaya benar lah dah. Penjahat yang sangat jahat lah dah. Jika para pelaku berani melakukannya di tempat tersebut, maka perbuatan mereka lebih menuntut kenekatan dalam tindakan menyamun dan perkelahian. Mereka ni debel benar, melampau dah. Kerana mereka merebut semua harta orang di dalam rumah atau daerahnya, sedangkan musafir biasanya membawa sebagian hartanya dah. Ni pada dalam rumah yang boleh ropok lagi, melampau lah. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan pendapat terakhir ini. Mazhab Maliki, Syafi'i, jumhur ulama lah, nak ramal lagi tak? Balik apa dan juga Ibn Taymiyah. Inilah kuat lah. Sesuai dengan keumuman ayat Quran dan memberlakukan erti penyamunan rompakan secara garis besar. Kerana makna tersebut berupa ancaman yang membahayakan keamanan. Orang-orang yang dalam perjalanan dan merampas harta mereka di tempat terbuka yang mudah dilihat dan diamati oleh banyak orang dan pihak yang berwajib berwenang, serta tidak ada seorang pun yang menolongnya, itu maksudnya lebih takut. Yang penting kita nak buat hukum ni matlamat dia untuk menjadikan masyarakat Islam ni, masyarakat negara tu dalam keadaan aman. Dia bukan masalah ramai tak ramai, yang pentingnya aman dah. Kalau benda tu tak aman, ia hirabah lah, memerangi Allah dan Rasul. Yang keenam, dilakukan secara terang-terangan. Al-Muntaqa Qara Al-Baji.
Jumhur ulama mensyaratkan tindakan penyamunan merompok yang jatuhi hukuman had dengan cara hukuman had tersebutlah adalah dilakukan secara terang-terangan. Jika rampasan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, berlakunya disebut dengan pencuri, bukanlah merompok dah. Jika pelakunya merampas dan meloloskan diri, maka disebut dengan perampok biasa dan tidak ada hukuman potong silang baginya dah. Dia curi lah kita dah. Adapun Imam Malik sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bahawa jika pembunuhan terhadap seseorang dilakukan dengan cara tipu muslihat, maka itu boleh disebut penyamun. Seperti seorang pembunuh yang memanggil seorang pekerja panggilan ke rumahnya untuk menjahit atau mengubati atau semacamnya. Kemudian ia membunuh dia dan mengambil hartanya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan hal ini menyerupai dasar-dasar syiah. Sebab pembunuhan melalui cara tipu daya seperti pembunuhan berencana. Keduanya tidak mungkin boleh diprediksikan, tetapi kadang-kadang bahaya pembunuhan dengan tipu daya lebih hebat dia kerana tindakannya tidak diketahui. Dia panggil orang, lepas tu dia bunuh dia. Dia benda ni lagi bahaya. Yang pentingnya kalau senyap-senyap kita kata curi lah. Nah, kalau ambil bagi curi, kalau dia ambil rapah ni, tu dia panggil merompok lah. Merompok dah. Dia merompok ni, dia berat lagi. Dia tekak tangan kanan, kaki kiri selalu dah. Silai lalu dah. Walaupun sekali kena silai lalu. Setakat itu sahajalah perbincangan kita tentang hukum orang pakai. Untuk kali ini kita sambung lepas ni pula. Ada lagi banyak lagi perbahasan dia lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.